Manakala sasaran awal penurunan indeks jenayah jenalan hanya 20%, hakikatnya berjaya diturunkan ke tahap 37%. Ada yang memandang sinis sebenarnya statistik yang sebegini dan ada yang menganggap ini adalah satu pencapaian yang cukup luar biasa. Baik, untuk menjelaskan isu ini bersama saya di Hujah, Dato' Abdul Rahim Muhammad Razi. Beliau adalah Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri ataupun KDN. Assalamualaikum, Dato'. Assalamualaikum. Dan di sebelah Dato' Cik Badrul Hisham Syabuddin, Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Budiman, Seksyen 10 Shah Alam. Apa ni? U10. U10. Orang Perak. Ya. Dan Dato' juga orang Pulau Kahsar. Baik. Dato', tadi bila kita menyentuh tentang indeks jenayah dan juga indeks jenayah jalanan ini, macam saya kata tadi, ada yang memandang penurunan ini satu penurunan pencapaian yang cukup luar biasa. Apa mekanisme yang terbabit? Mungkin Dato' boleh jelaskan sikit. Pertamanya, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana usaha kita sama ni pun telah pun mendatangkan hasil. Ya. Jadi sebenarnya peratusan pengurangan 16% iaitu untuk jenayah indeks, Ya. amatlah memberangsangkan. Ya. Kerana sasaran asal adalah hanya 5% menjelang akhir tahun ini. Jadi ini kalau kita lihat perlunya satu usaha yang orang kata menyeluruh Ya. dan integrated lah. Kita telah mengamalkan satu strategi yang menumpukan secara jelas. Ya. Pertama, kerajaan melihat apakah negeri-negeri yang mencatatkan kadar jenayah yang tertinggi lah. Ya. Yang mana kita telah pun pernah pasti 4 negeri iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan juga Johor. Ya. Jadi bukan saja itu, kita telah pernah pasti 50 kawasan panas ataupun hotspots. Ya. Daripada dalam hotspot itu terdapatnya 42 buah balai polis. Jadi ini menampakkan satu rangkaian satu perkara yang dikenal pasti yang menjadi mekanisme lah untuk melakukan jenayah. Selain daripada itu, kita ada apa yang dipanggil rondaan di lapangan ataupun dengan izin fit on street lah. Ya. Jadi ini melibatkan bukan saja anggota polis biasa tetapi juga rondaan oleh pasukan gerak am dan juga sukarelawan rela dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Buat masa ini kita ada 2,000 anggota PGA, 3,665 ahli rela dan 1,316 Jepam yang dilibatkan lah. Jadi selain daripada itu, kita memastikan rondaan yang ketara, termasuk juga high profile policing dan juga stop and talk. Kejap, Dato'. Cik Badrul, bila Dato' menyentuh tadi tentang rela, tentang JPAM, Jabatan Pertahanan Awam ni, ada ke persatuan penduduk di tempat Cik Badrul sendiri yang mendapat kerjasama dengan pihak berkuasa yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri? Sebenarnya memang daripada awal lagi memang dah ada dah. Yang dia punya PGA pun dah ada untuk datang dan anggota polis pun memang tempat kita bersembang dengan dia orang. Jadi ini yang dipanggil sebagai apa? Omnipresent. Ya. Jadi macam mana kalau melihat kehadiran pihak berkuasa ni, show body dia orang tunjuk dia orang ada di sana dan di sini sebagai pengurusi persatuan penduduk, apa yang penduduk kata? Mungkin Cik Badrul dengar kan orang-orang berbisik ni kelas selesa ke bagaimana? Ada yang mengata tu tak selesa lah. Dan peratusan yang tak selesa tu kurang. Yang banyaknya yang selesa lah untuk keselamatan. Kenapa tak selesa melihat pasukan pihak polis ke pihak berkuasa ke ada di taman buat rondaan? Yalah, mungkin dia ingat tempat ni dah ada bermasalah, ada gaduh ke, ada pencurian ke. Salah faham. Itu yang bimbang tu? Ya, ya. Dato'? Saya rasa kehadiran anggota-anggota samatan sebenarnya bukan saja berfungsi sebagai satu pencegahan ataupun dengan izin deterrent, tetapi juga untuk mewujudkan ataupun menambahkan keyakinan rakyat terhadap agensi-agensi penguasa yang cuba untuk
memastikan keselamatan juga ketenteraman awam. Jadi memanglah ada orang yang rasa terkejut kerana ini satu kejutan budaya. Tetapi lama-kelamaan mereka akan sedar bahawasanya keadaan amat serius. Kerana apa? Kita telah mengenal pasti salah sebuah NKRA yang terpenting antara 6 tu adalah mengurangkan jenayah. Jadi ini adalah apa yang rakyat berkehendakkan. Justru kehadiran pihak berkuasa itu harus diterima. Saya rasa ini satu benda yang kalau dulu dia lebih kepada reaktif. Yes. Sekarang ni kita lihat semua jabatan di bawah KDN ni lebih proaktif. Jadi setiap perubahan tu barangkali ada kesan sampingannya, Datuk. Tapi melihat pada proaktif itu, bagaimana komen Datuk? Kita bukan nak kata proaktif dalam segi membuat. Bermaknanya sesuatu yang dibuat tu adalah sesuatu yang strategik. Kita memastikan supaya untuk menjaga keselamatannya melibatkan juga rakyat ataupun orang awam. Dan juga masyarakat bekerja termasuk dah juga syarikat berkait kerajaan GLCs, Persatuan Pemaju Perumahan dan juga Persatuan Penduduk dan pertubuhan bukan kerajaan. Jadi semuanya adalah satu rangkuman kerjasama untuk menjadikan mencegah jenayah ini suatu ownership kepada rakyat lah dan juga pihak berkuasa. Dan termasuk jugalah rakyat biasa di golongan marhai ini harus juga menghulurkan bantuan kerjasama. Dan kita akan lihat dan kita akan dengar apa komen dari Cik Badrul berhubung kerjasama di antara penduduk di taman beliau dengan pihak berkuasa yang ada, adakah mampu sebenarnya untuk mengurangkan kadar jenayah? Kita akan menjawab soalan itu selepas kita berehat buat seketika. Bertemu sekali lagi sebentar lagi dalam Hujah.